Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Awani Global. Pada hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan penarikan keluar tentera Amerika dari Afghanistan. Presiden Joe Biden umum pada 14 April lepas yang sudah tiba masanya untuk Amerika tamatkan perang terpanjang dan tarik keluar tentera Amerika di Afghanistan. Digelar Forever War, kempen perang Amerika di Afghanistan bermula selepas serangan 11 September 2001. Dan selepas 20 tahun, 2,400 tentera Amerika terkorban, lebih 1,100 tentera bersekutu Amerika terkorban dan 110,000 kematian warga Afghanistan dicatatkan. Penarikan keluar akan bermula pada 1 Mei dan tentera terakhir akan keluar pada 11 September. Tegas Biden, dia tidak ingin menyambung perang tersebut kepada Presiden kelima selepas pentadbirannya. Kita ingin bincangkan berkenaan dengan Forever War di Afghanistan ini dan juga implikasi kepada penarikan keluar tentera Amerika Syarikat dari Afghanistan bersama dengan Dr. Azharuddin bin Muhammad Dali, pensyarah kanan Jabatan Sejarah Fakulti Sastra dan juga Sains Sosial Universiti Melaya. Prof, pertama sekali Prof, kita melihat kepada kesan dan juga apa yang akan berlaku kepada Afghanistan sebaik sahaja tentera terakhir Amerika keluar daripada tanah tersebut selepas lebih 20 tahun berada di situ. Penasihat Keselamatan Negara Amerika Syarikat Jake Sullivan menyatakan Amerika tidak boleh beri jaminan apa-apa yang akan berlaku di Afghanistan selepas Amerika tarik keluar tenteranya. Apa pendapat Prof tentang lompong yang ditinggalkan oleh tentera Amerika tersebut, Prof? Pertamanya terima kasih Rizal ya kerana Hmm. menjemput saya untuk bincangkan isu ini. Yang pertamanya saya fikir sudah sampai masanya Amerika Syarikat untuk bertindak lebih uh, proaktif dalam hal berkaitan dengan Afghanistan, dan tindakan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden ini sebenarnya merupakan kesinambungan daripada usaha-usaha untuk membawa tentera Amerika Syarikat keluar daripada Afghanistan sebenarnya. Ini Hmm. bukan pertama kali. Rizal, kalau kita ingat lagi sejak daripada 2008, suara-suara untuk membawa tentera Amerika Syarikat keluar itu telah pun dilakukan, sama ada oleh Presiden Barack Obama dan sebagainya. Jadi dalam keadaan ini, tindakan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat ini pasti akan meninggalkan satu ruang besar kepada keadaan yang berlaku di Afghanistan. Hmm. Namun saya fikir rakyat Afghanistan dan juga masyarakat Afghanistan secara keseluruhannya telah pun uh, mengetahui tentang apa yang akan berlaku terhadap negara mereka apabila Amerika Syarikat mula keluar daripada Afghanistan. Ada dua keadaan, Rizal. Ya. Hmm. Yang pertama sekali, saya fikir pandangan yang menyatakan yang agak skeptikal dan berspekulasi menyatakan bahawa Taliban akan kembali kepada keadaan asalnya, iaitu melakukan masalah di Afghanistan dan seumpamanya. Ya. Dan malah pakar-pakar yang melakukan penyelidikan terhadap keadaan di Afghanistan juga berkemungkinan hal itu boleh berlaku, uh, mengenangkan Taliban merupakan antara pihak yang masih mempunyai pengaruh dan mempunyai kuasa di Afghanistan. Itu satu. Ya. Dan yang kedua, saya fikir adalah kemampuan Afghanistan untuk menjaga keselamatan mereka sendiri. Ini telah pun dilakukan berdasarkan kepada latihan-latihan yang telah pun diterima daripada NATO, daripada Amerika Syarikat sendiri, dan secara relatifnya saya fikir keadaan setahun dua ini di Afghanistan itu berada dalam keadaan tenang. Hal Hmm. ini berkaitan dengan adanya kerjasama ataupun adanya suatu tindakan yang lebih aktif daripada kerajaan Afghanistan sendiri yang seringkali melakukan kerjasama dengan pihak Taliban. Malah beberapa bulan yang lalu satu pertemuan, satu mesyuarat telah pun diadakan di berkaitan dengan dua-dua belah pihak ini untuk memastikan bahawa keadaan di Afghanistan itu tidak bergolak sebagaimana sebelumnya. Ya. Hmm. Jadi dua keadaan itu boleh berlaku, Rizal. Ya. Jadi Hmm. kita tidak menolak mana-mana satu kemungkinan. Malah dalam hal ini kita sangat berharap supaya keadaan di Afghanistan itu sebenarnya pulih lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Walaupun dengan ketiadaan Amerika Syarikat di Afghanistan.
Dan selepas 20 tahun ya Prof, tentunya ini satu tongkat yang sukar untuk dialihkan, dan juga saya tahu ataupun kita semua fahami bahawa selepas 20 tahun tentunya ada segmen-segmen masyarakat dan juga segmen-segmen keselamatan di Afghanistan yang bergantung kepada tentera NATO dan juga tentera Amerika Syarikat. Mampukah mereka mempertahankan keselamatan mereka, tentera Afghanistan ini? Mampukah mereka mempertahankan keselamatan orang awam daripada apa-apa insiden keganasan di masa depan? Tak, ini yang sering kali dikemukakan, malah apabila Joe Biden mengambil keputusan untuk menarik keluar tentera Amerika Syarikat daripada Afghanistan, kita dapati terdapat juga kalangan di Amerika Syarikat, di Washington sendiri yang agak skeptikal sebagaimana Hmm. saya katakan tindakan Joe Biden ini. Malah mereka menyatakan bahawa tindakan ini merupakan satu tindakan yang akan menyebabkan Taliban ataupun suasana tidak tenteram di Afghanistan itu akan kembali semula. Memang Rizal, selama 20 tahun tentera Amerika Syarikat dan juga NATO berada di Afghanistan itu, sememangnya dalam beberapa keadaan Afghanistan bergantung kepada mereka, ya, kepada Amerika Syarikat. Malah dalam keadaan itu, Afghanistan sebenarnya sangat bergantung kepada Amerika Syarikat, terutamanya dari sudut bantuan keuangan Mhm. dan pembangunan infrastruktur dan seumpamanya. Dan hal itu telah pun dilakukan oleh Amerika Syarikat selama 20 tahun itu. Namun begitu, saya fikir Afghanistan tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada Amerika Syarikat ataupun pihak-pihak luar. Sudah sampai masanya bagi rakyat Afghanistan untuk memikirkan nasib dan kedudukan mereka sendiri tanpa bantuan dan sokongan daripada negara-negara luar ini. Dan Mhm. hal inilah yang difikirkan oleh beberapa pihak di Afghanistan. Kalangan mereka, kerajaan Afghanistan sendiri merasakan bahawa suatu tindakan yang lebih perlu untuk melihat kepada keadaan di Afghanistan itu perlu dilakukan, dan mereka tidak menolak bahawa Amerika Syarikat banyak memberi bantuan kepada mereka. Ha? Namun begitu, saya fikir rakyat Afghanistan secara keseluruhannya telah pun menyedari bahawa walaupun dengan kehadiran Amerika Syarikat ke Mhm. tempat mereka, banyak masalah yang sebenarnya tidak selesai. Hanya beberapa perkara sahaja yang muncul yang boleh dilihat sebagai satu kejayaan Amerika Syarikat, tetapi dalam banyak keadaan mereka sebenarnya tidak berupaya untuk menyelesaikan segala masalah yang ada di Afghanistan. Malah sebahagian daripada masalah itu ditimbulkan oleh mereka. Jadi Mhm. bagi golongan ini melihat bahawa dengan ketiadaan Amerika Syarikat, maka isu-isu yang berkaitan dengan Amerika Syarikat, serangan terhadap Amerika Syarikat itu tidak akan berlaku. Jadi Mhm. saya fikir uh, saya agak lebih bersifat positif dalam hal ini, dan saya menjangkakan bahawa berkemungkinan besar satu usaha kerjasama yang lebih erat di antara pelbagai pihak di Afghanistan dapat dilakukan, sama ada dengan golongan-golongan seperti Taliban, Mhm. malah Al-Qaeda sendiri tidak selesai ataupun tidak tamat sepenuhnya, tidak habis sepenuhnya di Afghanistan. Kemampuan golongan Tajikistan, Uzbek maupun orang Pushtun yang menjadi asas kepada rakyat Afghanistan itu dapat bersatulah, saya fikir, dalam jangka panjang ataupun dalam masa selepas tiadanya Amerika Syarikat ini. Rizal. Prof, mari kita bercakap berkenaan dengan kita berundur sedikit. Kita kembali ke Februari 2020, perjanjian Doha yang dicapai oleh Amerika Syarikat dan juga Afghanistan, antara lain menjanjikan tentera Amerika keluar daripada Afghanistan sepenuhnya pada 1 Mei 2021. Saya kira perjanjian tersebut dengan Afghanistan ataupun dengan Taliban pada ketika itu, dan ini adalah sesuatu yang dicapai oleh Presiden Trump. Presiden Joe Biden juga telah berbincang ataupun menyatakan hasrat ini kepada Presiden Bush sebelum ini, dan kesemua mereka melihat ini adalah waktu terbaik untuk Amerika keluar. Mungkin Prof boleh jelaskan Afghanistan yang sekarang ini yang kita saksikan selepas 20 tahun pendudukan Amerika Syarikat. Terdapat Afghanistan di perubahan. bawah Afghanistan di bawah Presiden Ashraf Ghani ni Prof. Apa perubahannya Prof saksikan, keterbukaannya ke bagaimana Prof? Saya melihat bahawa Afghanistan hari ini berbeza dengan Afghanistan ketika era sebelum ini, sama ada ketika zaman kemasukan permulaan isu ataupun serangan yang dilakukan terhadap Amerika Syarikat. Hmm. Ketika ini, oleh kerana beberapa perubahan telah pun berlaku, ya.
kesan daripada kehadiran Amerika Syarikat itu. Afghanistan mempunyai satu perlembagaan yang kukuh, kabinetnya dan kerajaannya berjalan. Ya. Jika sebelum ini kerajaan itu atas nama sahaja kerana percampuran ataupun percaturan politik yang berlaku. Namun begitu, pada hari ini kerajaan itu bergerak dan berjalan dan menjalankan fungsi-fungsinya dengan cukup baik. Dan saya fikir di mesyuarat yang dilakukan pada tahun 2020 itu, yang pertama antara Afghan dengan juga US dengan Amerika Syarikat dengan Taliban, dan yang kedua antara Afghan dengan pihak Taliban. Ini sebenarnya menjadi arah yang membolehkan Joe Biden kemudiannya memutuskan untuk meninggalkan ataupun membawa Amerika Syarikat keluar daripada Afghanistan. Itu merupakan asas yang paling kuat, dan Joe Biden merasakan bahawa kerajaan Afghanistan boleh berdiri sendiri sebagaimana keadaan hari ini. Keadaan hari ini di Afghanistan jauh lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Ya? Dan kita juga tidak lagi sekali-sekali saja kita mendengar serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, kerana di Afghanistan ni masih banyak lagi pihak-pihak yang masih bertelagah. Walaupun daripada Al-Qaeda tidak ada, daripada Taliban tidak ada, tapi masih banyak lagi pihak-pihak yang bertelagah, termasuklah pihak-pihak di wilayah-wilayah yang tertentu. Masih ada kumpulan misalnya di wilayah Khorasan yang memperjuangkan keinginan untuk mendapatkan lebih banyak hak dan seumpamanya. Jadi hal itu berlaku. Tetapi secara keseluruhannya, saya fikir kerajaan Afghanistan hari ini telah mampu untuk mengawal keadaan negara mereka jauh lebih baik daripada apa yang berlaku sebelum ini. Dan hal ini berlaku kerana adanya peace talk antara Afghan dan juga Taliban itu. Dan peace talk ini menjadi asas. Berkemungkinan besar sekiranya peace talk ini dicabuli kemudian nanti, Afghanistan akan kembali semula kepada isu pertelagan yang berlaku. Tapi kita harap peace talk yang berlaku pada tahun 2020 ini akan menjadi asas yang penting untuk membolehkan Afghanistan, sama ada pihak kerajaan, sama ada pihak Taliban dan juga pihak-pihak yang bertelagah di wilayah-wilayah yang berkecamuk di Afghanistan itu mampu untuk mempertahankan apa yang mereka miliki tanpa ada campur tangan daripada pihak luar. Tapi Presiden Joe Biden risau orang akan mungkin cakap penarikan keluar tentera Amerika daripada Afghanistan ini akan jejaskan kredibiliti Amerika Syarikat. Apa kredibiliti yang Prof rasa cuba orang akan petikaikan jika Amerika Syarikat keluar daripada Afghanistan nanti, Prof? Saya tak pasti kredibiliti apa yang diperkatakan, kerana dengan adanya Amerika Syarikat di Afghanistan itu sebenarnya lebih menjejaskan nama dan kedudukan Amerika Syarikat. Rakyat Amerika Syarikat rata-ratanya berusaha untuk memastikan bahawa tentera-tentera mereka dibawa pulang. Dan ini juga merupakan perkara yang pernah diperkatakan oleh Joe Biden walaupun sebelum beliau menjadi presiden. Sewaktu beliau menjadi senator lagi, beliau telah menyatakan bahawa usaha perlu dilakukan untuk membawa tentera Amerika Syarikat yang berada di Afghanistan itu untuk pulang ke Amerika Syarikat. Dan tanpa Afghanistan, saya fikir kredibiliti Amerika Syarikat akan jauh lebih baik berbanding dengan jika mereka masih berada di Afghanistan selama 20 tahun. Ini kerana rekod menunjukkan bahawa mereka sebenarnya, kalau saya nak kata gagal sepenuhnya itu mungkin agak keterlaluan, Rizal, ya. Tetapi tidak sepenuhnya berjaya menyelesaikan isu-isu yang berlaku di Afghanistan. Dan mengapa mereka perlu berada di Afghanistan sedangkan hal ini ataupun mereka tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Kita nak tunggu Amerika Syarikat selama 30 tahun lagi ataupun 40 tahun lagi baru mereka akan meninggalkan Afghanistan. Saya fikir Joe Biden melihat benda ini secara lebih proaktif berbanding dengan presiden-presiden yang sebelumnya yang agak skeptikal. Usaha telah pun dilakukan oleh Obama misalnya, tapi beliau gagal untuk menyelesaikan isu itu kerana masih ada tentangan-tentangan yang kuat. Dan keadaan ini menyebabkan saya fikir Joe Biden mengambil langkah bijak untuk membawa keluar tentera Amerika Syarikat setelah hampir 20 tahun berada ataupun lebih daripada 2 dekad ya berada di Afghanistan. Sebab kalau kita nak kira sejak daripada tahun 1999 itu sampai tahun 2021, dia dah 22 tahun. Jadi lebih daripada 2 dekad. Jadi perkara ini saya fikir akan meningkatkan, saya fikir, kedudukan Amerika Syarikat jauh lebih baik daripada mereka berada di Afghanistan.
definisi keganasan pengganas tersebut tentunya berubah selepas 20 tahun selepas serangan 11 September 2001. Bagaimanakah Amerika melihat kepada definisi keganasan tersebut secara lebih meluas tahun ini, Prof? Saya fikir Amerika Syarikat mula melihat secara lebih luas tentang maksud keganasan yang dimaksudkan, terutamanya dalam konteks Afghanistan. Saya melihat hal ini dalam konteks Afghanistan. Kerana tiada lagi ancaman daripada Osama bin Laden. Osama bin Laden telah berjaya ditumpaskan. Al-Qaeda telah berjaya walaupun tidak berjaya ditamatkan keseluruhannya Al-Qaeda, tapi tidak lagi menjadi ancaman besar kepada keselamatan dunia, kepada Amerika Syarikat terutamanya dan sebagainya. Namun begitu, saya fikir masih lagi ada perkara-perkara yang tidak berjaya diselesaikan. Sebagai satu contoh paling mudah, Rizal, ya, Amerika Syarikat masih lagi skeptikal dengan Taliban. Perlu diingatkan, Taliban masih lagi mempunyai pengaruh yang besar di Afghanistan. Sekitar 60-80 ribu orang militan. Ya, kita lihat ini secara militan, ya. Bukan sekadar penyokong dia dan supporter dan sebagainya. 60 ribu ke 80 ribu militan itu masih lagi aktif dan mereka masih lagi sebenarnya boleh bertindak segala dalam keadaan macam mana sekalipun untuk menimbulkan masalah di Afghanistan. Jadi dalam keadaan ini Amerika Syarikat pasti melihat bahawa selain daripada ancaman daripada kumpulan itu, masih lagi ada wilayah-wilayah ataupun kumpulan-kumpulan yang sebenarnya di Afghanistan terutamanya cuba untuk menuntut ataupun mendapatkan hak mereka. Jumlahnya tidak besar. Sekitar 2,500 hingga 6,000 orang sebegitu daripada satu-satu kumpulan. Tetapi oleh kerana mereka bergerak secara terpecah-pecah di kawasan yang agak sukar untuk dikuasai sepenuhnya di Afghanistan, walaupun mereka telah berundur daripada Afghanistan, mereka pasti masih lagi akan memantau dan memastikan bahawa apa yang mereka telah bina selama ini di Afghanistan itu tidak akan mudah dihancurkan begitu saja. Dan selain daripada kerajaan Afghanistan sendiri, mereka juga mempunyai hubung rapat dengan India terutamanya selepas sahaja kepercayaan terhadap Pakistan agak kurang sebelum ini. Jadi tumpuan mereka diberikan kepada India dan India dilihat banyak terlibat dalam usaha-usaha membangunkan Afghanistan dan seumpamanya. Jadi perkara ini yang sekarang ini perlu ditangani oleh Amerika Syarikat dalam konteks Afghanistan. Rizal. Tapi cabaran utama untuk Presiden Ashraf Ghani selepas ini, apa yang Prof lihat di Afghanistan selepas keluarnya tentera Amerika? Bagaimanakah strategi Presiden Ashraf Ghani untuk menyusun atur langkah seterusnya? Kita tahu ada perbincangan antara kerajaan Afghanistan dan juga Taliban, namun perbincangan tersebut kali terakhir mungkin pada September Oktober tahun 2020, tidak ada apa-apa yang konkret keluar daripada itu. Apa yang strategi untuk Presiden Ashraf Ghani, Prof rasa? Yang pertama sekali, Presiden Ashraf Ghani perlu untuk melihat Taliban sebagai sahabat mereka. Satu bentuk kerjasama yang lebih erat dengan Taliban perlu dilakukan. Dan jika wajar untuk memberikan kawasan-kawasan autonomi yang tertentu kepada kawasan yang dikuasai oleh Taliban perlu dilakukan, maka wajar saja ia diberikan kepada pasukan Taliban. Kerana sebagaimana saya katakan, Taliban masih lagi menjadi kuasa yang agak besar, berpengaruh di Afghanistan. Memang benar, dalam September 2020 itu, satu pertemuan yang telah pun dilakukan antara Afghan ataupun kerajaan Afghanistan dengan Taliban itu tidak melahirkan sesuatu yang konkret. Namun begitu, Taliban telah pun mengatakan bahawa mereka berusaha untuk memastikan bahawa pada masa hadapan Afghanistan akan sepatutnya lebih baik, ya, lebih baik. Dan Haibatullah, iaitu pemimpin Taliban telah pun mengemukakan pandangannya bahawa mereka akan berusaha untuk memastikan Afghanistan berada dalam keadaan yang lebih baik berbanding dengan sebelum ni. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya fikir masalah yang paling besar sekali adalah berkaitan dengan ekonomi. Jika isu kestabilan berjaya dikekalkan oleh Ashraf Ghani, maka isu yang kedua adalah ekonomi dan pembangunan infrastruktur selepas dia agak sukar untuk dibangunkan sebelum ini.
bantuan-bantuan yang diberikan oleh Amerika Syarikat selama ratusan bilion terhadap terhadap Afghanistan sejak kehadiran mereka itu dilihat masih lagi tidak mampu untuk membangunkan ekonomi Afghanistan sepenuhnya. Jadi Presiden Ashraf Ghani perlu untuk melakukan sesuatu bagi memastikan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Afghanistan itu dapat berterusan walaupun tanpa bantuan daripada Amerika Syarikat secara fizikal. Kerana saya percaya bahawa Amerika Syarikat tidak akan meninggalkan Afghanistan terus 100%. Saya fikir masih akan ada perkara-perkara yang akan diberikan perhatian oleh Amerika Syarikat sebagai komitmennya untuk memastikan Afghanistan itu berada dalam keadaan yang lebih baik, jauh lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Jadi dua perkara itu menjadi asas. Dan of course yang ketiga, Rizal, hubungannya dengan Pakistan. Kerana saya fikir Pakistan dan juga India lah negara yang paling hampir dengan mereka. Kerana terdapat keadaan turun naik dalam hubungan antara Afghanistan dengan Pakistan, antara hubungan Afghanistan dengan India. Jadi keadaan ini perlu ditangani dengan lebih baik berdasarkan kepada hubungan diplomatik antara negara-negara yang berkaitan. Adakah Prof risau bahawa keluarnya tentera Amerika dari Afghanistan akan sebabkan mungkin ketidakstabilan kembali kepada kawasan tribal di utara Pakistan, antara Pakistan dan juga Afghanistan, sempadan yang begitu fluid di situ, Prof? Adakah Prof risau ini akan berlaku ketidakstabilan di situ, Prof? Saya fikir sejak walaupun dengan kehadiran Amerika Syarikat, kawasan di bahagian selatan ya bersempadan dengan Pakistan itu memang sentiasa masalahnya tidak selesai. Kawasan di Helmand berkaitan dengan Kandahar dan kawasan-kawasan itu. Jadi kawasan itu memang selama ini walaupun dengan kehadiran Amerika Syarikat mereka tak mampu nak menyelesaikan ataupun menguasai kawasan itu sepenuhnya. Jadi kerisauan Amerika Syarikat itu memang berasas. Berasas. Tapi itu saya kata kalau kita melihat kepada perkembangan semasa yang berlaku, walaupun kawasan itu agak bergolak, agak tidak tenteram dan sebagainya, tapi tidak ada ancaman-ancaman besar yang dilakukan terhadap kedudukan kerajaan. Jadi itu suatu petanda yang cukup baik. Dan bagi saya dengan kerjasama yang lebih erat daripada pelbagai pihak yang bertelagah di Afghanistan, terutamanya di kawasan selatan itu, yang bersepadan itu, di Helmand, di Kandahar dan sebagainya itu, maka diharapkan sesuatu yang lebih baik dan lebih positif itu dapat dihasilkan berdasarkan kepada kerjasama yang dicapai oleh semua pihak di Afghanistan. Terutamanya antara pihak kerajaan ataupun pihak Afghan dengan pihak Taliban. Itu yang paling asas sekali. Sekiranya pada September 2020 itu pertemuan yang dilakukan itu tidak melahirkan sesuatu yang konkret. Jadi sesuatu yang lebih konkret perlu dilakukan antara kedua belah pihak untuk memastikan mereka berjaya mencapai matlamat untuk memastikan Afghanistan berada dalam kedudukan yang lebih baik berbanding sebelum ini. Rizal. Prof, kita melihat kepada antara soalan terakhir, Prof, ya, kita melihat pada skop yang lebih besar sedikit daripada skop security, keselamatan. Dalam ucapan Presiden Joe Biden, beliau menyatakan bahawa Amerika kini berdepan dengan satu persaingan yang kuat daripada China. Mungkin ini sedikit jauh daripada Asia Barat, tapi kita ingin melihat kepada momok baru yang diwujudkan oleh Amerika Syarikat sejak daripada Presiden Donald Trump lagi yang menyatakan bahawa China adalah ancaman baru kepada Amerika Syarikat. Joe Biden turut mengatakan bahawa China adalah ancaman baru kepada Amerika Syarikat. Adakah Prof risau dengan momokkan tersebut, Prof? Well, saya rasa ini kerana perang ekonomi yang berlaku dan sebagainya. Tapi saya fikir China telah pun sebenarnya menunjukkan minat yang besar terhadap rantau Asia Selatan. Dan laporan dan juga bacaan-bacaan yang saya lakukan mendapati bahawa China memang berada di Pakistan, China memang berada di India, China berada di Bangladesh dan sebagainya. Malah sebagaimana yang saya rasa Rizal pun faham bahawa China memang berada di mana-mana. Dalam kata untuk mempuaskan kedudukan mereka, mempuaskan pengaruh mereka dan sebagainya. Tidak salah tanggapan Joe Biden yang meletakkan bahawa China merupakan ancaman besar. Tapi saya fikir China tidak akan menjadi ancaman ketenteraan secara terbuka, secara langsung. Ancaman sekalipun yang ditimbulkan pada China adalah lebih bersifat ekonomi.
Dan jika nak diteliti, ancaman itu sebenarnya telah pun berlaku terhadap beberapa negara di mana China telah mula menanamkan modal yang besar, pengaruh yang besar dan sebagainya. Kita tahu tentang perkara itu. Dan hal yang sama berlaku di Afghanistan. Dan pihak Afghanistan juga perlu berhati-hati kerana China sebenarnya tidak jauh dengan Afghanistan. Kalau kita nak ikut laluan daratan sebenarnya kedudukan itu tidak jauh, malah Afghanistan boleh menjadi pembuka jalan kepada kemasukan China ke rantau Asia Selatan dan ke Asia Tengah. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya membawa keuntungan sedikit sebanyak kepada Afghanistan sekiranya dia mampu menangani kehadiran China itu dengan baik. Dengan baik. Kerana of course dalam keadaan selepas ketiadaan Amerika Syarikat dan selepas bantuan kemungkinannya besar akan berkurangan, jadi Afghanistan perlu bijak untuk mencari rakan dagang mereka dalam keadaan negara yang tidaklah menghasilkan sesuatu yang berharga dan besar. Jadi mereka perlu lebih positif dalam melihat hubungannya dengan China ataupun dengan negara-negara lain sekalipun. Jadi apabila kestabilan dan isu politik tidak lagi menjadi asas ataupun perkara yang perlu difikirkan oleh pihak pemerintah, maka hal ini boleh sahaja menyebabkan satu usaha untuk membangunkan negara daripada keadaan yang sebelum itu dapat dilakukan. Jadi saya fikir China bukanlah satu masalah besar bagi Afghanistan. Bagi Amerika Syarikat, ia mungkin satu masalah besar, tapi bagi Afghanistan, China seharusnya dilihat dengan lebih positif, berbanding dengan prasangka-prasangka dan tindakan-tindakan ataupun fikiran-fikiran negatif yang menyatakan bahawa China akan menguasai mereka dan sebagainya. Saya fikir itu tidak akan berlaku. Paling ringkas Prof, sebelum kita tamatkan perbincangan ini, adakah Prof lihat proses penarikan keluar tentera ini akan berjalan dengan lancar, Prof? Kita harap, saya sangat berharap supaya ia dapat berjalan dengan lancar. Kerana saya fikir 20 tahun berada di Afghanistan sudah cukup untuk mengajak Amerika Syarikat keadaan yang sebenarnya, dan bagi rakyat Afghanistan sendiri, saya rasa 20 tahun Amerika Syarikat berada di negara mereka sudah sampai masanya bagi mereka untuk melihat Amerika Syarikat, terutamanya tentera Amerika Syarikat keluar daripada Afghanistan. Jadi saya sangat berharap dan saya tak nak menjangkakan perkara-perkara yang lain daripada itu. Kerana saya meneliti hampir lama juga, saya meneliti hal-hal berkaitan Afghanistan ini. Jadi dan saya sangat berharap supaya Afghanistan akan mencapai satu tahap yang lebih baik selepas sahaja Amerika Syarikat keluar daripada Afghanistan. Tarikh akhir adalah 11 September dan tarikh itu sebenarnya mempunyai makna besar kepada Amerika Syarikat terutamanya. Terima kasih Dr. Azharuddin Mohamed Dali membincangkan berkenaan dengan penarikan keluar tentera Amerika Syarikat dari Afghanistan seperti yang diumumkan oleh Joe Biden. Teruskan bersama kami untuk perbincangan dalam dan juga luar negara. Saya Rizal Zulkifli. Salam hormat.